Maka Nabi kata Al-Quran hujjatul lak wa alaika. Al-Quran ini dia boleh jadi penolong, dia boleh menjadi sebalik daripada penolong. Dia akan laknat kita balik. Begitu juga ilmu. Ilmu ini boleh menjadi syafaat, dan ilmu ini juga besok boleh melaknat kita semula di yaumul akhir. Jadi ahlu tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah, dicampakkan perasaan takut dengan ilmu. Dan golongan yang pertama besok akan dipanggil oleh Allah adalah ahlul ilmi. Ahlul ilmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur ke hadrah Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik dan ketentuan yang baik daripada Allah. Allah berikan kita kebaikan demi kebaikan. Dan perkara yang paling kita takut apabila kebaikan yang biasa kita buat dicabut dan diangkat oleh Allah. Ini perkara yang paling kita takut. Kebaikan yang kita biasa lakukan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin Allah berikan kepada mereka akhirat. Dunia Allah berikan kepada orang kafir dan orang mukmin. Tetapi tak dikurniakan akhirat kepada orang kafir itu sendiri. Sebab itu setiap amalan kebaikan yang kita dapat lakukan bukan disebabkan dengan pengetahuan kita, bukan disebabkan dengan kesihatan tubuh badan kita, bukan disebabkan dengan ada sahabat yang baik di sekeliling kita, tetapi kebaikan yang kita dapat lakukan adalah kerana hidayah dan taufik Allah. Hidayah dan taufik Allah. Jika tak ada hidayah dan taufik Allah, nescaya kita tak boleh mendapat kebaikan. Sebab itu inilah apa sifat orang mukmin itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah ajar kita dan didik kita dalam perkara ni supaya kita ni tadi dapat mengekalkan akan sifat kehambaan. Sifat kehambaan. Baik, kita sambung kitab kita. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan melihat engkau, situ ya, betul tak? Betul tak? Betul tak? Buka surat 6. Mana dia, mana perkataan dia? Dah boleh dah atas. Lepas dah kan? Jika tiada hilang demikian itu. Baik. Jika tiada hilang yang demikian itu, dah. Benda apa yang hilang? Ya, ini lalai dan lupa pada hati. Ghaflah. Ghaflah tidak hilang dalam diri kita. Lalai tidak hilang dalam diri kita.
benda apa yang melalaikan kita dan mengasbabkan ghaflah. Lalai ini lalai dari Allah, lalai dari mengingati Allah. Selalu orang faham mengingati Allah ini zikir, zikir, tasbih, selawat, ini mengingati Allah. Itu lafaz mengingati Allah, lafaz mengingati Allah. Orang yang tidak lalai setiap sukutnya, harakatnya, apa sukut? Diamnya, geraknya, dia dapat memandang terus kepada tadbir Allah. Apa yang dia buat ini adalah dalam kurnia Allah. Kita boleh datang surau malam ni adalah kurnia Allah. Kita boleh hidup hari ni adalah kurnia Allah. Kita boleh makan tengah hari tadi adalah kurnia Allah. Ini yang disebut di dalam kitab Qatrul Ghashiyah, dalam kitab Qatrul Ghashiyah fi ilmi sufiyah, iaitu dikurniakan perasaan ma'iyah. Ma'iyah ini apa? Sentiasa rasa ada Allah. Ini hakikat ingat. Ini hakikat zikir. Zikir bahasa Arab, makna dia ingat. Jadi sentiasa kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku dapat salat ini sebab kurnia Allah, bukannya sebab aku tahu. Kenapa pula masa zaman muda dulu kita tak semayang? Bukan kita tak tahu. Kalau ikut zaman muda dulu, kita lebih kuat daripada umur tua. Kenapa masa kita kuat, kita tak boleh melaksanakan kebaikan? Kenapa masa lutut dah lemah, kencing dah manis, jantung dah laju, darah dah tinggi, baru kita dapat datang ke surau? Sepatutnya daripada segi logiknya, orang kuat yang patut dapat buat amal saleh. Orang sehat patutnya dia dapat buat amal saleh. Rupanya tidak. Selagi mana tidak ada dalam kehendak Allah, iaitu hidayah dan taufik Allah. Pasti ke orang yang mengaji ini dia dapat takwa? Pasti tak, tuan-tuan? Pokok, kalau kita tanam musangking, kita harap buah dia musangking, buah durian. Ke tuan-tuan harap tanam pokok musangking, tuan-tuan harap keluar buah manggis ke buah dokong? Orang kata gila ni. Kita tanam durian musangking, tentu kita harap akan keluar buah musangking. Jadi yang mengeluarkan buah, yang menggunakan buah pokok durian ni siapa dia? Dia. Yang berusaha untuk menanam itu kita. Yang menghasilkan daripada tanaman itu Allah. Sebab itu orang yang belajar ilmu belum tentu semua dianugerahkan akan takwa. Kalau kita lihat, iblis dah ada dalam syurga, macam mana dia boleh terkeluar? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Engkaulah yang bersifat wahhab, bukan kita. Kita bersifat menerima. Kita menerima anugerah. Hidayah itu bukan dari kita. Kita yang menerima hidayah. Itu yang kita takut.
Ketika ketentuan itu tidak ada pada kita, ketentuan yang baik daripada Allah itu tidak dikurniakan kepada kita. Sebab dunia Allah bagi pada semua orang. Orang yang dia sayang pun orang yang Allah sayang, Allah bagi harta, bagi duit. Orang yang Allah benci pun Allah bagi harta, bagi duit. Allah bagi pangkat, Allah bagi kawan. Tetapi siapa yang mendapat anugerah ini yang boleh hampir kepada Allah, balik kepada Allah. Ini perbezaan dunia yang dikurniakan pada orang mukmin dan dunia yang dikurniakan pada orang kafir. Apa beza dia, tuan-tuan? Harta yang dikurniakan pada orang kafir berserta fitnah. Dalam harta ni ada hasad. Dalam harta ni ada dengki. Dalam harta ini ada khianat. Tetapi dunia ataupun harta yang dikurniakan kepada orang mukmin berserta rahmah. Berserta Jadi kurnia yang Allah kurniakan kepada orang mukmin menjadi asbab kurnia itu dekat kepada Allah. Ini natijahnya. Ketika ada lagi perkara ini, ghaflah ini, lalai ini yang orang tak nampak. Ramai orang boleh zikir, tapi tak ramai orang boleh berhenti dengki. Ramai orang boleh selawat, tetapi tak ramai orang boleh tinggal hasad. Ramai orang boleh bertasbih, tetapi tidak ramai orang yang boleh meninggalkan bergaduh pada berkenaan harta yang sedikit. Ramai orang boleh baca Quran, tetapi orang tak boleh meninggalkan fitnah. Jadi sebenarnya apa? Sepatutnya dah banyak tasbih, kira dah bagus kan? Kira dah molek ada. Tetapi rupanya masih lalai. Dalam pada ingat masih lalai. Dalam pada ingat masih lalai. Itu. Ya. Baru ni madrasah kami dapat khatam 2 kitab. Masa PKP yang tak boleh keluar 4 bulan 5 bulan, khatam 2 kitab. Hatam saya tak baca kitab dah sebulan lebih. Lalu jamaah madrasah tanya saya, pasal apa Abi tak baca lagi kitab? Saya senyum. Lalu saya tanya, hak 2 tu amal tak lagi? Hak 2 kitab tu amal tak lagi? Kitab hak 2 yang khatam ni amal tak lagi? Jadi kalau kita tak boleh beramal, macam mana nak kita baca lagi kitab ketiga? Maka Nabi kata Al-Quran hujjatul lak wa alaika. Al-Quran ini dia boleh jadi penolong, dia boleh menjadi sebalik daripada penolong. Dia akan laknat kita balik. Begitu juga ilmu. Ilmu ini boleh menjadi syafaat, dan ilmu ini juga besok boleh melaknat kita semula di yaumul akhirah. Jadi ahlu tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah, dicampakkan perasaan takut dengan ilmu. Dan golongan yang pertama besok akan dipanggil oleh Allah adalah ahlul ilmi. Ahlul ilmi. Berat. Bukan kita nak khatam, lepas satu khatam, lepas satu khatam, lepas satu khatam. Sebab takut Al-Quran
hujjatul laka wa alaika. Ni takut. Ya? Saya selalu cakap dengan diri saya dan tuan-tuan, pahala cerita lain. Hari ni dapat pahala, besok pahala boleh hilang. Macam mana nak hilang pahala? Kita cerita aib orang, hilang pahala. Kita hasad, hilang pahala. Hilang ni bukan hak semalam, hak daripada 15 tahun akil balik. Keseluruhan amal salih itu diberikan kepada orang itu. Jadi nak mula balik. Sekarang kita umur 60 lebih, 62. Baru sambut hari jadi. Anak cucu sambut hari jadi. Kita umur 62. Elok hari sambut hari jadi, kita 4 orang. Ni nak mula pula ni, nak kumpul amal ibadah daripada umur 62. Tak tahu berapa lagi baki hak yang boleh ke kita. Sebab habis daripada 15 tahun sehingga 62 tahun. Hak tu kalau sekali, kalau berkali-kali. Yang ni ilmu ni akan melaknat kita. Sebab kita tahu hukum ini. Kita tahu hukum haram, kita tahu apa azabnya, kita tahu apa akibatnya. Lalu ilmu melaknat kita. Engkau di antara orang alim yang tahu, tetapi engkau tidak beramal dengannya. Lalu wa alaika, kata Nabi, dilaknat oleh Allah. Jadi sebenarnya kita mengaji ni nak himpun ilmu ke, nak menuntut redha Allah? Ni tuan-tuan kena tanya. Siapa yang Allah redha? Allah sebut dah dalam Quran. Radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya. Dzalika liman khasyiya rabbah. Orang yang takutkan Allah. Maka dengan asbab ilmu ini kita menuntut redha Allah, agar Allah kurniakan kepada kita khasyiya rabbahu. Maka kita tanya, kita mengaji 30 tahun, bagaimana khasyiya rabbahu? Ada tak dikurniakan oleh Allah? Kita takut apa? Apa takut tu? Orang pun kata takut itu buat baik tinggal maksiat. Orang takut dia bukan buat baik saja, tinggal jahat, tetapi dia takut segala perkara yang ditakbirkan oleh Allah atas diri dia. Takut dia lupa Allah, takut iman dia dicabut oleh Allah, takut dia tidak diredai oleh Allah, takut dia tidak ditempatkan di dalam jannah Allah, takut harta yang dia dapat hari-hari ini berserta dengan kemurkaan Allah, takut pangkat yang dia dapat ini dia sanggup melawan Allah. Ini khasyiya rabbahu. Itu yang disebut oleh Allah. Orang yang beriman itu idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Bila dia mengingati Allah, diingatkan perkara tentang Allah, hati dia jadi gemetar, takut ya Allah, takut ya Allah. Tuan-tuan, malam ni kita cuba. Tuan-tuan bangun ke pukul 3 pagi, tuan-tuan sebut nama Allah, apa dalam berlaku dalam hati tuan-tuan. Bangun, tak payah semayang tuan-tuan, tak payah semayang, tak payah semayang sunat, tak payah semayang tahajud. Tuan-tuan duduk, tuan-tuan panggil Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya
Allah, Ya Allah, Ya Allah. Apa yang tuan-tuan rasa dalam hati tuan-tuan? Tuan-tuan rasa kosong? Tuan-tuan rasa tak ada apa-apa? Lagi tuan-tuan sebut Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Lagi tuan-tuan mengantuk, lagi tuan-tuan boleh menguap, lagi tuan-tuan tak ada rasa apa-apa. Itulah diri kita pada sisi Allah. Walhal Allah sebut dalam Quran macam tu. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Takkan Allah cakap bohong? Sebab Al-Quran itu benar. Al-Quran itu benar. Takkan Allah bohong? Allah kata bila disebutkan nama Allah, hati dia jadi takut, hati dia jadi gemetar, hati dia jadi keluh kesah. Allah pandang aku, Allah tahu apa yang aku buat. Tetapi apa yang Allah sebut dalam Al-Quran tidak ada dalam diri kita. Maka siapa aku sebenarnya? Orang cerita dengan saya, Ustaz, Imam Mahdi nak keluar. Ustaz tak risau ke? Saya kata, saya tak risau Imam Mahdi nak keluar. Sebab Imam Mahdi tetap keluar. Tapi saya risau satu. Ketika saya duduk tepi pokok, pokok bercakap, wahai Al-Mahdi, di sini ada orang kafir. Ketika itu saya yang berada di pokok itu. Ketika saya duduk di tepi batu, batu berkata, wahai Al-Mahdi dan tentera-tenteranya, di sini ada orang kafir. Tatkala itu yang saya takut. Al-Mahdi keluar, benar dah. Tetap takut tak takut tetapi apa yang akan dipanggil oleh sebatang pokok dan sekatul batu atas diri kita? Apakah mereka akan memanggil kita ini ada orang kafir? Sebab apa? Sebab kita tak engkar dalam semayang, dalam puasa, dalam zakat, dalam haji. Tapi kita engkar dengan Allah dalam perkara lain. Tapi kita tak sedar. Kita tak tolak Nabi daripada sudut yang lain, tapi pada sudut yang lain kita menolak Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang perlu kita ambil berat dan ambil tahu. Sebab zaman ni bukan zaman 1950. Zaman ini zaman 2021. Jika tiada hilang yang demikian itu, tiadalah mendapat ia akan manis iman. Tak boleh hilangkan ghaflah, tak berharap diangkat ghaflah, tak dikurniakan manis tak dapat manis iman. Halwatul iman. Dia orang manis iman ni orang yang tak lupa Allah. Dah. Tuan-tuan kalau tengah seronok satu benda, tuan-tuan boleh lupa tak benda tu? Ambil misal musangking lagi.
Tuan-tuan tengah seronok nak tanam musang king, siang malam pagi petang mimpi pokok musang king, cerita pun cerita musang, kawan pun kawan set-set tanam musang king. Ada. Sebab tuan-tuan sedang manis rasa kemanisan musang king. Ada kalau tuan-tuan tak rasa kemanisan musang king, tuan-tuan rasa kemanisan musang queen. Gitu. Dok king, queen. Tuan-tuan tak campur dengan set-set king, tuan-tuan campur dengan set-set queen. Begitulah tentang halwatul iman, kemanisan iman. Siang tidur, jaga, tuan-tuan akan sentiasa mengingati apa yang kita imankan. Ini dia. Ini yang Allah sebut dalam ayat Quran kan. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ni kita nak yang ni. Bandingnya orang yang sakit terkadang mendapat ia rasa gula itu pada mulutnya masam atau manis atau pahit. Nampak tak? Kita demam. Ada. Jadi diri rasa ni diangkat tak? Angkat tuan-tuan. Kalau demam selera habis. Makan apa pun tak sedap. Bagi nasi Arab tak sedap. Bagi nasi Melayu tak sedap juga. Nasi India tak sedap juga. Nasi Cina tak sedap juga. Sebab apa? Sebab sakit. Jadi hati yang sakit, dia tak boleh rasa manis tadi ni. Sebab maka bala daripada sakit ni tadi diangkat kemanisan rupa dia. Maka dia satu balak. Bila kita ghaflah, maka kita dibalakkan oleh Allah daripada merasakan kemanisan iman. Ini jaga. Maka sudah hilang sakit di dalam hati engkau. Nescaya mendapat engkau akan sekalian yang disuruh syarak itu. Bila hilang sakit, barulah kita dapat jadi hamba Allah. Mana dia? Suka mengerjakan dan meninggalkan engkau akan sekalian yang ditegah itu. Jadi suka buat baik, rasa suka meninggalkan kejahatan. Seronok buat baik ni, seronok. Pasal apa mengaji? Sebab Allah suka pada orang yang duduk dalam majlis Allah sayang, Allah suka, Nabi suka, malaikat suka. Itu tak semua orang yang duduk dalam majlis ilmu dikurniakan faham yang sama. Tak ada semua orang. Orang ni faham dia begini kurnia Allah. Orang ni faham dia begini. Orang ni faham dia begini. Orang ni faham dia begini. Sebab faham itu kurnia Allah. Akal itu pada hamba. Faham itu kurnia Allah. Itu dia. Ya. Satu hari ada pelajar-pelajar hafiz Quran. Pelajar-pelajar yang hafaz Quran datang rumah saya, tuan-tuan.
Datang rumah saya ramai. Ramai datang. Saya tanya, majoriti dah habis 30 juzuk dah? Alhamdulillah. Okey, hafiz dah ni. Saya pun sembang. Sambil sembang saya tanya tuan-tuan, siapa antara kamu yang couple ni orang sini cakap apa? Ha? Main gawe lah, bergawe lah, apa? Kasih. Oh, berkasih. Ada 2-3 orang kat tangan. Yang ni hafiz 30 juzuk ni tuan-tuan. Bukan macam kita, macam saya kuliah dengan kulhu. Tak boleh masuk buku. Ini 30 juzuk, hafiz 30 juzuk. Saya tanya, siapa yang duk main gawe? Siapa yang berkasih? Pelan angkat tangan. Pelan-pelan, senyum-senyum. Saya kata, ada tak dalam Quran? La taqrabuz zina. Jadi macam mana orang yang ada Quran yang masih melanggar Quran? Macam mana ni? Saya pun tanya lagi, kamu ni ada tak tinggal semayang? Tunduk. Macam mana orang yang hafal Quran tinggal semayang? Jadi kita terlupa menceritakan tentang akibah orang yang hafal Quran. Kita suka menceritakan tentang kelebihan hafal Quran. Lalu dia orang pun hafal Quran 30 juzuk, dia kata kami ahli syurga. Kasih pun tak apa, sebab kami ada dah nama kami ahli syurga, dalam syurga kami dah hafal Quran. Tinggal semayang tak apa, sebab Quran bukan hilang. Ini yang disebut oleh Rasulullah. Itu yang selepas saya pernah cakap dengan tuan-tuan, bagaimana kita nak mensyafaat orang lain walhal tubuh kita di dalam neraka Allah. Kita akan boleh syafaat orang lain jika mana tubuh kita di dalam jannah Allah. Kalau kita juga masih dalam neraka Allah, bagaimana kita nak buat keluar ahli neraka walhal kita dalam neraka? Ini kena tengok, ni kena baiki. Jangan kita bangga dah, anak saya 3 orang ustaz hafal Quran. Ada? Anak saya alhamdulillah ustaz 3 orang hafal Quran, seorang syahadah. Rupanya dalam bilik duduk video call dengan orang perempuan lain. Rupanya hafiz Quran. Itu tak apa ustaz, dia kata itu couple Islamik, gawe secara Islam. Ada rupanya, saya tak tahu sebab saya orang bodoh. Saya tak tahulah. Rupanya ada zina cara Islam, ada zina cara orang kafir. La taqrabuz zina. Wallahu alam, sebab saya tak pandai. Jadi saya tak berani nak kupas benda ni. Sebab orang bodoh, dia cakap cara orang bodoh lah. Masuk dah isyak ni, sikit lagi. Allah. Surga ni susah tuan-tuan, susah. Itu ada hadis yang mengatakan orang yang husnul khatimah 1000 orang seorang. Ni yang husnul khatimah yang bighairi hisab ni. 1000 orang, Nabi kata seorang. Dia kena rebut lah, seorang dalam 1000.
Kalau 10 seorang, banyak tu kota tu. Tapi kalau 1000 seorang, kota dia sikit. Ya. Baik. Jadi ditapis. Maka sudah hilang sakit dalam hati engkau, nescaya mendapat engkau akan sekalian yang disuruh syarak itu. Suka mengerjakan dan meninggalkan engkau akan sekalian yang ditegahkan syarak itu. Maka melihat engkau akan pertolongan Allah Ta'ala pada berbuat ibadat itu. Rupanya kita boleh buat baik, tinggal maksiat dalam pertolongan Allah. Ya ke Ustaz? Ya. Apa kata ya? Lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nak bubuh mana? Nak buang mana? Kalau kita kata sebab kita kuat, sehat, tahu, nak buang mana lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi bila kita nampak lafaz itu, ketika itu datang pula hak yang kita baca sokmo-sokmo ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami jadi hamba, engkaulah tempat ubudiah kami, akan dikau kami minta tolong. Jangan keluarkan kami daripada hamba Allah. Jangan jadikan kami hamba yang selain hamba Allah. Jadi hamba dunia, jadi hamba harta, jadi hamba makhluk, jadi hamba nafsu. Ya. Dan berhenti situ dah ya Din. Boleh dah? Boleh dah Din? Boleh dah? Berhenti situ dah? Berhenti situ dah? Boleh? Berhenti? Berhenti situ dah? Berhenti? Ya? Boleh ya? InsyaAllah boleh. Berhenti situ. Kita jumpa pula masa lain insyaAllah. Selagi belum kiamat lah. Dok dunia kiamat, kita kiamat. Kiamat ada dua dah. Satu kiamat kubra, hancur dunia ni. Satu lagi kiamat sughra, iaitu al-maut, mati. Ya. Al-maut, mati. Jadi dua-dua perkara ni kita tak tahu. Hak kubra pun kita tak tahu, hak sughra pun kita tak tahu. Apa rahsia tak tahu? Sebab Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang berakal, bijak, Nabi kata mereka yang sentiasa lawan hawa nafsu dia. Nafsu kita ni nak tukar diri kita daripada bersifat dengan sifat Adam kepada sifat Iblis. Ni kerja nafsu. Adam hamba yang taat patuh dikasihi Allah, Sayyidina Adam. Iblis hamba yang dilaknat Allah, sifat dia lawan Allah. Ini orang bijak. Dia lawan supaya jangan jadi macam Iblis, tetapi mengikut Sayyidina Adam. Sebab apa? Sebab Iblis keluar syurga tak boleh masuk dah. Nabi Adam alaihissalam keluar syurga, masuk semula. Kemudian Nabi kata apa pula? Wa amila lima ba'dal mauti, dan beramal bagi barang selepas mati. Ini orang bijak. Dia bukan beramal untuk hidup, tapi dia beramal untuk mati. Sebab hidup ni telah ada peruntukan dia. Hidup ni telah ada peruntukan dia.
Mati tak ada. Lepas kita mati, tak ada. Tak tahu kita senang ke susah, bahagia ke celaka, neraka ke syurga. Dunia, hidup dalam dunia ada peruntukan. Kita nak duduk mana, kahwin dengan siapa, rumah kita besar mana, kerja kita apa, dah ada dah peruntukan itu. Ni semua kita pernah cara benda ni. Bila kita duduk dalam rahim mak kita 40 hari, telah ditetapkan beberapa perkara. Mana dah ada. Ada macam mana kita tak percaya? Ada percaya lah. Jadi mudah hidup ni. Jadi orang bijak wa amila lima ba'dal mauti. Alhamdulillah, takat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan, dan saya ucap terima kasih kepada sekalian jamaah Masjid Burhanuddin dan semua jamaah yang hadir, dan saya ucap terima kasih juga pada seluruh sesahabat media. Sebenarnya dia orang ni daripada jauh, tuan-tuan tengok kamera banyak sangat ni kan, dia orang daripada jauh, dia orang daripada Pening, daripada Sungai Petani, daripada Kulim, daripada Kedah dan daripada Kuala Lumpur. Yang ni saya agak terkejut je. Sahabat kita daripada Kuala Lumpur datang, saya agak terkejut. Adanya Abu Khadijah Studio, Khalifah Channel, Ar-Rahman TV, Zon Ilmu, ada penuntut ilmu ke sahabat ilmu. Jadi kalau di Terengganu ni memang masyhurlah Abandin Al-Barakah ni, media Al-Barakah. Tuan-tuan tengok, biasa saya dengan Abandin je, tapi sejak beberapa waktu kebelakangan ni banyak sangat kamera. Ada tuan-tuan janganlah nanti risau pula fikirkan kamera ni. InsyaAllah, dan akhirnya tuan-tuan tolong doakan saya supaya Allah kurniakan kepada saya dan keluarga husnul khatimah. Dan saya doakan tuan-tuan, Allah kurniakan kepada tuan-tuan juga husnul khatimah, supaya besok kita dapat kumpul sama-sama macam ni dalam syurga Allah. Kita dapat main sama-sama, kita dapat sembang sama-sama, kita dapat makan minum sama-sama, di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan orang baik, tuan-tuan. Kita bukan orang banyak beramal, kita bukan orang banyak sembahyang sunat, tapi kita berharap, cerita dia macam ni. Kita ni anak kita nak masuk universiti, kita orang miskin, jadi harap kita kuat. Mudah-mudahan kau dapatlah masuk universiti, walaupun ayah tak ada duit nak bayar yuran pendaftaran mahal, tapi kita berharaplah mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Jadi harapan si miskin ni sebenarnya lagi kuat daripada harapan si kaya. Jadi si miskin ni dia akan harap dengan Allah, harap ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi kekalkan sifat si miskin, kita berhubung dengan Allah. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakan atas kami semua akan husnul khatimah. Ya Allah, kurniakan atas isteri dan anak-anak kami dan keturunan kami, keluarga kami, husnul khatimah. Ya Allah, Ya Allah, besok di akhirat Kau himpunkan kami semua ya Allah dalam syurga yang sama, agar kami dapat bersukaria di antara kami semuanya di dalam jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan di antara kami, agar
kami sentiasa beroleh rahmat dan nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, selama Engkau kurniakan hidup ini atas kami dalam dunia ini ya Allah, jadikan hidup kami ini di dalam pimpinan hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Jangan Kau cabut hidayah dan taufik-Mu atas kami ini ya Allah. Kasihankanlah kami ya Allah. Kasihankanlah kami ya Allah. Kasihankanlah kami ya Allah. Kami tak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Mu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.